Sebentar mas, sebentar. Ya, ada. Dengar tu dengar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampai pada muka 119. Okey, 119. Iaitu pada ba'du syurutil far'i wal asli, beberapa syarat-syarat kepada furu' dan asal. Ini kita tahu di dalam ilmu qiyas kita akan ada 4 rukun yang utama. Pertamanya ada far'u, kemudiannya ada al-aslu, ada al-hukmu, dan ada al-illatu. Itu yang syarat tu mesti kita kena ingatlah selalu. Wa min syartil far'i, di antara syarat kepada furu'. Okey, syarat kepada furu' ayyakuna munasiban lil asli فيما يجمع به بينهما للحكم أي أن يجمع بينهما مناسب للحكم بمناسب للحكم. Jadi furu' ni apa? Furu' ni ialah perkara baharu yang tidak ada hukum padanya. Dia tak ada hukum, dia benda baru datang. That's why dia panggil furu'. Yang benda yang dah ada hukum dipanggil al-aslu. Jadi apakah syarat kepada furu' ini? Hendaklah ayyakuna munasiban lil asli. Dia tu sendiri hendaklah munasib, sesuai dengan benda yang asli tersebut. Asli siapa? Asli itu ialah hukum yang lama tu. Munasib ni dekat mana? Fima yajma'u bihi bainahuma lil hukmi. Pada perkara yang menghimpunkan mereka pada hukum tersebut. Jadi yang furu' ni, benda baharu ini mesti memiliki illah yang sama dengan yang asal supaya mereka boleh berkongsi hukum yang sama. Ayajma'a bainahuma bimunasibin lil hukmi, supaya mereka ini disatukan dengan satu kesesuaian dengan hukum tersebut. Tu dia. Tengok bawah ni nombor 2 dia kata apa? Atharu ta'bir bihi li ajli kalam musannif. Ia kesan dalam menggunakan untuk mengibaratkan kerana kalam sahibul matan. Wal murad bil mumasalah. Maksud munasib ni sama, mumasalah. Kalau kita baca atas ni, ay yajma'u bainahuma mumasalatan. Macam tu lebih kurang lah. Iaitu satu illah yang menggabungkan di antara far'u dan aslu yang ianya menyamakan kepada hukum. Itu maksud dia. Okey. Jadi pokok pangkal dia, kalau kamu nak kata furu' ni adalah furu' dan dia boleh berkongsi hukum yang sama dengan al-aslu, kena pastikan bahawasanya dia ada illah ataupun ada kesamaan pada sebab dia ataupun illah. Wa min syartil asli, hukum asal tu, ayyakuna thabitan bidalil muttafaqin alaih baina khasamain. Hendaklah ia sabit dengan dalil yang disepakati di antara dua musuh. Musuh apa ni? Musuh apa ni? Okey. Baca nombor 3 tu dulu, nombor 4 tu sebagai kita faham. Al-aslu. Nombor 4, bidalil al-illah la nafsal asli binassin aw ijma' fashamala ma dhukira law sabata. Okey, nak katakan macam ni. Syarat asal tu, hukum asal tu, dia mesti sabit dengan dalil yang tidak ada khilaf. Kalau dalil tu ada khilaf, kalaulah hukum asal tu ada khilaf sendiri, macam mana nak jadikan dia sebagai asal? Kita tahu ada hukum asal. Contoh macam paling mudah kita panggil arak lah. Arak ni kan haram kan? Kenapa pula haram? Sebab Allah kata innamal khamru wal maisur azlam rijsun min amal syaitan. Dan juga Nabi kata kullu muskirin haramun. Okey, itu dalil. Tapi dalil Quran dan sunnah itu tak ada siapa pun yang khilaf. Dengan itu arak tu boleh jadi asli. Sebab dia memang dah benda yang muttafaq alaih. Tapi kalau benda tu khilaf,
Okey, kalau benda asli itu khilaf, macam mana dia asli? Dia sendiri dah khilaf. Contoh pengharaman nabis. Nabis tu khilaf di antara Hanafi dan Syafi'i. Kan? Syafi'i kata haram, Hanafi kata halal dan sebagainya. So kalau aslu tu khilaf, macam mana dia asli? Yang asli tu tak boleh. Dia mesti benda yang bila khilaf. Sebab tu dia panggil sebagai benda yang sabit dengan dalil yang disepakati di antara yang bertelagah ataupun tak ada khilaf padanya. Barulah dia boleh menjadi asli yang dirujuk padanya hukum dan illah. Liyakun al-qiyas hujjatan 'alal khasmi. Supaya kias tu menjadi hujah kepada pihak lawannya. Fa illam yakun khasmun, ya, fa illam yakun khasmun fasyartu subutul hukm asli bidalilin yaqulu bihil qiyyasu. Kalaulah contohnya tak ada khilaf pun pada benda tu, fasyartu maka syaratnya subutu hukmil asli bidalilin yaqulu bihil qiyyasu. Okey. Kalau dalil tersebut tak ada khilaf. Tadi tu kata yang tanpa khilaf. Jikalau ada khilaf. Tapi kalau tak ada khilaf, mana benda tu tak ada langsung siapa yang bertentangan dengannya. Syaratnya hendaklah subutu hukmil asli, sabitnya hukum asal tersebut, al-aslu tu punya hukum, dengan dalil yang disebut oleh orang yang menggunakan kias. Jadi apa yang kita boleh faham di sini? Apa yang kita boleh faham ialah kalaulah benda tu disabitkan dengan dalil yang ada khilaf, tak boleh pakai sebagai al-aslu. Kalau tanpa khilaf, maknanya walaupun banyak khilaf, banyak pendapat, tapi dalam bab aslu tak ada khilaf. Itu boleh pakai sebagai al-aslu. Tapi kalau kita andaikan tak ada langsung sebarang pendapat yang berbeza, maka syaratnya sabit hukum asal tersebut dengan dalil kias. Erti kata boleh dalil kias itu kias menjadi dalil kepada al-aslu. Kalau kita faham secara basis, al-aslu perlulah dalil Al-Quran dan Sunnah yang tanpa kias, yang tanpa khasam. Tak ada siapa pertelagahan. Khasam ni bukan musuh, erti kata musuh bergaduh, bukan. Pertelagahan pendapat. Tapi kalau tidak ada perbezaan pendapat, tak ada pertelagahan pendapat, di situ boleh disabitkan hukum asal dengan dalil yang digunakan oleh orang yang memakai kias. Erti kata, boleh kias tu sendiri boleh menjadi hukum asal. Normally hukum asal ialah daripada dalil Quran Sunnah. Itu yang paling kuat lah. Okay, itu yang paling kuat. Supaya nama pun asal. Asal ni mesti kuat. Tapi kalau di sana tidak ada sebarang khasam, tak ada sebarang pertentangan, maka kias tu sendiri boleh menjadi sebagai hukum asal. Dengan syarat, fa'illam yakun khasmun. Tak ada sebarang khasam. Tapi kalau ada khasam, mana ada pendapat yang bertentangan, tak boleh. Sebab bila berlakunya khasam, akan gugurlah hukmul asli. Tak kuat lah. Kenapa tak kuat pula? Memang tak kuat sebab apa ada pendapat yang dua. Tapi kalau tidak ada pendapat yang kedua, tak ada khasam, dia boleh disabitkan dengan kias. Okay? Itu wujud. Itu wujud. Kalau antum baca dalam mutawalat, buku-buku yang panjang, dia akan ceritalah apa contoh-contohnya. Cuma di sini kita nampak hukum asal tu secara asasnya ialah mesti disabitkan dengan dalil nas yang tidak ada khasmun. Tapi kalau di sana tidak ada khasmun, baru boleh kias sendiri yang mensabitkan hukum asli itu sendiri. Okey. Jadi dia kalau nampak contoh kita boleh nampak kan, tapi tak buat contoh tak apalah. Mungkin di sini ada bawah ni. Ba'du syurutil illati wa hukmil asli. Beberapa syarat illah dan hukum yang asal. Kita mesti ingat bila kias ni ada 4 benda. Aslu, far'u, hukmu, al-illatu. Itu benda tu tak boleh disentuh lah. Itu benda takkan berubah. Wa min syartil illati an tatruda fi madlulatiha wa la tantaqidu lafzan wa la ma'na. Illah tu apa? Illah ni lah yang yajma' bainal asli wal far'i. Illah ni lah yang menghubungkan di antara far'i wal asli. Illah ni lah yang menghubungkan di antara arak dan juga dadah. Kenapa arak haram dadah? Mabuk oi.
bahaya, mudarat dan sebagainya lah. Jadi ilah tu yang menghubungkan benda baru dan hukum baru, hukum lama. Perkara baru dan perkara yang lama. Okey. Jadi apa syarat ilah tu? An tatruda fi ma'lulatiha. Apa nombor satu dia kata apa? Benda tu hendaklah dipanggil sebagai tatrud, maknanya ilah tu mesti ilah yang standard, yang ia meluas. Arak ni haram kan? Haram. Apa ilah dia? Memabukkan. Perkataan memabukkan itu kena tatrud, ittirad. Apa ittirad ni? Kena standard. Arti kata arak dekat Kelantan pun mabuk, arak dekat Selangor mabuk, arak dekat Johor mabuk. Barulah kita kata itu ilah yang stable, yang konsisten. Tapi kalau ilah tak stable, arak ni kenapa haram? Mabuk kan? Tak. Arak dekat KL okey, rasa tebu lagi contohlah. Arak dekat Selangor ataupun dekat Kedah okey, rasa tertarik. Mabuk pun sedap je. Budak-budak minum. Contoh kan. Pula dah. Bukan arak nama tu. Jadi, mabuk tu tak standard. Kat KL mabuk lah. Kampung mabuk tak? Tak mabuk. Mana ada mabuk? Manis je. Jadi benda tu tak trut. Dia tak meluas. Mabuk tu tak standard rupanya. Jadi tak boleh pakai lah ilah tu. Ilah tu mesti standard. Mana-mana pun sama. Wala tantaqidu lafzan, dan tak bertentangan, tak ternafi dari segi lafaz walaupun makna. Famata in qaddat lafzan bin suddiqat al-awsafu al-mu'abbar biha anha fi surati bidun al-hukmi أو معنى بأن وجد المعنى المعلل به في سورة بدون الحكم فصل القياس. Contoh tadi lah. Kalaulah suddiqat awsaf, kalaulah kita benarkan sifat-sifat, contohnya memabukkan, yang ditakbirkan, yang diterangkan itu pada satu gambaran tapi tanpa hukum. Contoh, kita kata arak tu kenapa haram? Memabukkan. Oleh itu hukumnya haram. Arak ni kenapa haram? Memabukkan. Oleh itu hukumnya haram. Arak ni apa hukumnya? Memabukkan. Apa hukumnya? Haram. Tiba-tiba ada arak, mabukkan tak? Tak mabuk. Apa hukum dia? Tak haram pula dah. Kata mabuk ataupun arak ni mabuk tak? Mabuk. Apa hukum dia? Tak haram. Sifat ada tapi tak hukum sama. Mana dia tak standard. Sifat ada dah. Ataupun nama tu ada dah. Sifat ada dah tapi tak ada hukum. Di situlah okey. Itu maksud yang tak standard tu. Kalau kamu nak buat kias, kamu kena pastikan bila ada ilah, hukum yang sama. Kenapa arak tu haram? Mabuk. Apa hukum dia? Haram. Yang ni pula, mabuk. Apa hukum dia? Haram. Ada benda lain, apa hukum dia? Mabuk. Ya. Hukumnya tak haram. Pula dah. Tu tantaqidu lafzan. Dia berbeza pula. Itu pula ternafi hukum tersebut. Jadi bila ada kalanya ilah tu tak berlaku, okey, ataupun hukum tak berlaku, di situ dipanggil akan berlakulah fasal qiyas. Maknanya sifat ilah yang tersebut mabuk tu tak standard. Tak standard. Kenapa kita kata kena standard? Ilah ni kan benda yang disepakati. Kan? Dia macam hukum lah. Dia macam al-aslu. Mesti standard. Sebab kalau antum boleh perasan, kias ni undang-undang yang muttafaq alaiha. Yang disepakati padanya. Dan kias ini adalah benda yang disabitkan dengan akal berbanding dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi bagaimana kita boleh mengatakan hukum kias yang disabitkan dengan akal itu kuat? Kerana dia tak ada perbalahan. Kerana dia itu tak ada langsung siapa yang boleh naqad dia. Sebab apa? Sebab dia terbina atas hukum ataupun illah yang kuat. Hukum ataupun illah yang kuat. Tapi dalam kes ini, kalau tiba-tiba ilah dia ada, hukum tak ada. Ilah dia mabuk tak? Mabuk. Hukum dia halal. Halal? Kenapa halal pula? Tak. Mabuk dia tak power. Mabuk dia tak standard. Tak kuat. Geli-geli je. Jadi benda tu, macam mana pula kamu kata ilah ni kuat ni? Ada kalanya hukum tak sama. Kan? Kalau dah kata mabuk kan, haram lah. Tak mabuk pun. Mana dia mabuk? Sikit-sikit je. Pula dah. Jadi benda tu di situ akan timbul fasad adalah kias. Kias tu fasad lah. Kenapa? Ada ilah tapi tak ada hukum.
Kalau illah ada kuat, ada illah, ada hukum, dia berlaziman. Baru cantik. Tapi kalau tiba-tiba illah ada, hukum tak ada. Jadi macam mana kita nak kata tu illah yang kuat? Jadi hukum ni adalah fasadal qiyas, qiyas yang tidak kuat ataupun yang rosak. Al-awwal, contoh. Contoh. Okey, contoh kita ambil sikit lagi. Ka'an yuqal fil qatl bil muthqil. Seperti mana kita katakan pada mereka yang terbunuh kerana muskil, benda yang berat, terhempap. Annahu qatala amda udwanan. Annahu qatlu amdin udwana. Ataupun annahu qatala ataupun qatlu amdi udwanin. Tu cantik lah. Kita tunggu atafkan. Annahu, kalau siapa pakai dalam bab mereka yang membunuh ataupun yang terbunuh akibat benda berat. Pakai kayu, pakai besi ke apa ke mati. Ada yang kata itu merupakan qatlu amdi udwanin. Itu pembunuhan yang sengaja yang dibuat atas dasar nak bergaduh, nak menyerang. Udwan tu menyerang. Fayajibu bihil qisas, maka wajib qisas. Okey. Kal qatli bil muhaddadi, seperti membunuh dengan besi yang tajam ataupun yang tajam lah. Fayantaqidu dhalika bil qatli al walidi waladahu fa innahu la yajibu bihi qisasun. Tapi benda ini terbatal jikalau pembunuhan itu berlaku di antara ayah dan anak. Ayah membunuh anak ataupun terbunuh anak walaupun dia menggunakan muskil. Okay, kamu kata kalau pembunuh menggunakan muskil, menggunakan benda yang berat, yang keras, itu merupakan pembunuhan yang amdi udwan, sengaja dan memang dengan niat permusuhan ataupun menyerang. Jadi ianya akan dikisos. Betul. Jadi kalau kena tembak, memanglah tembak tu walaupun tak tajam tapi dia berat. Kalau kena pukul dengan cangkul, berat bang, mati. Kalau kena pukul dengan kayu besi, mati, kena kisos. Tapi hukum itu akan ternafi kalau yang membuat jenayah itu ialah ayah kepada anaknya. Di situ dia tidak wajib kisos. Okey? Dia tak wajib kisos. Okey, di situ apa yang maksud dia? Maknanya ada gambaran. Di sini kias ni tak boleh kita pakai sebagai kias yang illah. Okey? Kenapa? Sebab ada surah yang tak sabit kias. Ada surah yang tak sabit kias. Walaupun ayah tu mungkin dia serang anak dia pakai kayu ke, pakai cangkul ke, tapi ayah dan anak dia tak boleh kena kisos. Ayah tak boleh dibunuh kerana anaknya. Itu hukum undang dia. Maka di situ qatl misqal tu bukan satu illah. Maksudnya udwan itu bukan satu illah yang begitu kuat. Kerana ada keadaan walaupun ayah tu menyerang anak dia dan ternyata anak tu mati, okey, walaupun menggunakan alat yang berat ataupun yang besi, maka itu tak wajib kisos. Walaupun dia udwan. Jadi di situ udwan tu bukanlah satu illah kena hukum kisos. Sebab ada kes udwan, kes yang menyerang dengan permusuhan tidak akan dikirakan sebagai kisos. Jadi itu bukan illah yang stable lah. Okey. Kalau kamu bunuh kerana kamu bermusuhan, menyerang, kamu akan kena kisos. Tak juga. Ayah kalau bunuh anak, walaupun tembak pun, tak kena kisos. Undang-undang hari ni, jangan cerita lah. Undang-undang hari ni, undang-undang hudud. Sebab seorang ayah tidak akan dibunuh kerana berlaku jenayah kepada anaknya. Khilaf ulama' lah. Melainkan Imam Maliki kata kalau sakulat ummuhu, kalau mak dia ataupun ayah dia membaringkan anak dia dan sembelih, itu memang kena kisos lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak akan kena kisos. Ayah buat apa pada anak tak akan kena kisos lah. Tapi kena takdib. Takdib ni kena hukum, mesti kena takzir. Bukan anak seorang ayah mendera anaknya hingga mati. Contohnya buah air panas ke apa ke, memang tak kena kisos. Tapi kena takzir. Tak ada tu mungkin lagi teruk kan, mungkin penjara, mungkin kena bunuh, wallahu alam lah. Tapi takkan kena kisos. Jadi
udwan itu tidak semestinya bukan satu illah yang stable untuk menjadikan hukum tu hukum kisos. Hukum. Apa ada kes udwan yang tak kena kisos. Mana di sini nak kata apa? Illah tu tak stable. Illah tu tak tatrud dia punya maklulat. Tak meluas dia punya illah tu. Kalau illah tu kuat, mana-mana keadaan pun bila ada illah, hukum yang sama. Itu dia. Wasani, yang kedua, ka'an yuqal, seperti mana dikatakan, tajibu zakatu fil mawashi lidaf'i hajatil faqir. Wajib zakat pada mawashi, haiwan-haiwan ternakan untuk memenuhi hajat orang fakir. Orang yang ada harta, ada bukan tanaman, ada apa? Ada haiwan ternakan kena bayar zakat untuk diserahkan kepada orang yang fakir yang memerlukan. Fayuqal yantaqadu dhalika biwujuhin fil jawahiri wala zakata fiha. Tapi sebab tu zakat ni kenapa kena, apakah illah wajib zakat? Illah wajib zakat ialah memenuhi keperluan fakir. Salah. Zakat tak ada illah. Okey. Zakat memang arahan Allah dengan nas Al-Quran. Okey, zakat tidak ada illah. Oh, sebab apa? Bukti zakat tidak ada illah nak mengatakan bahawa untuk memenuhi kehendak orang fakir itu bukan illah. Buktinya ada perkara yang mahal tapi zakat tak diperlukan. Contohnya apa? Jawahir. Apa jawahir? Permata yang berharga. Perlu orang miskin perlu. Orang miskin perlukan benda semua tu untuk hidup. Tapi ternyata jawahir ataupun permata berharga, berlian, diamond dan jawahir, lu'lu' apa dah nama sekalipun, tidak diwajibkan zakat. Sedangkan orang miskin perlu. Perlu je. Kan? Kalau kasih miskin nak lah ke, kasihlah apa pun saya cakap ya. Okey, nak katakan kenapa zakat tu wajib? Illah ada kenapa? Sebab orang miskin memerlukannya. Itu bukan illah. Itu hikmah. Antum kena betul. Orang fiqh dia tak sebut senang-senang. Apakah sebab zakat tu diwajibkan? Hikmahnya untuk membantu orang yang susah. Cantik. Tapi kalau kamu kata illah zakat itu wajib supaya orang miskin boleh cari makan. Bukan illah. Kenapa? Sebab kalau kamu kata tu illah, semua keadaan kena stabil. Maknanya kalau orang miskin perlukan pakaian, pakaian pun kena zakat. Kalau orang miskin perlukan kepada gadget, gadget pun kena zakat. Ternyata tak zakat pada situ. Zakat ni illah dia an-nama. Kan? Illah dia nama. Nama ni apa? Harta tu berkembang. Bukan illah dia, bukan daf'i hajatil faqir. Jadi, kalau kamu kata illah dia adalah untuk memenuhi keperluan orang fakir, nescaya semua kena zakat lah belaka. Permata kena zakat, duit saham kena zakat lah sebab dia illah kepada saman. Tapi maksudnya lidaf'i hajatil fakir tu bukan satu illah yang tatrud, yang stable. Sebab ada kalanya tak perlu zakat walaupun ia benda yang berharga, walaupun ia diperlukan oleh orang miskin. Jadi daf'i hajatil fakir tu tidak sesuai jadikan illah. Hikmah, na'am, setuju. Illah tidak. Illah dia ada kuyud ataupun ada dawabit yang perlu dipenuhi. Okey. So illah ni tak senang. Sebab tu untuk membina illah tu banyak proses dia lah. Kalau anda pernah dengar nama-nama seperti as-sabr wa taqsim, tanqihul manat, tahqiqul manat, tu di antara perkara-perkara yang proses yang fuqaha kita gunakan untuk menghasilkan illah yang betul-betul kredibel. Illah yang betul-betul sahih. Okey, tak senang lah, tak senang. Okey, kita berhenti sini dulu. Nanti kita sambung min syaratil hukmi insya-Allah taala. Subhanahu wa ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.